عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وبعلومنا في الدارين آمين. Keenam, wahdaniyah. Artinya, arti wahdaniyah, keesaan Allah Ta'ala. Keesaan Allah Ta'ala pada zat dan pada sifat dan pada af'al. Kata pengarang kita Syekh Ahmad Ibnu Muhammad Zain Al-Fatani rahimahullahu ta'ala, katanya keenam, wahdaniyah. Sifat yang keenam, yakni yang keenam pada sebutan lidah lah. Banyak kali dah diulangnya. Maknanya tertib fizikri, teratur sebutan 1, 2, 3 dan sebagainya, yang nanti kita akan maknanya bilang satu-satu tu, dan yang lepas pun kita telah bilang. Maka bilangan-bilangan tersebut adalah pada tertib pelaturannya pada sebutan lidah kita sahaja, untuk memudahkan bagi kita nak belajar dia. Maka adalah tertib tersebut. Adapun pada hakikatnya sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada permulaan bagi ada dia, sebagaimana zat Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Manakala zat Allah Ta'ala tu qadim, maka segala sifat-sifat Allah Ta'ala pun qadim juga. Bukan dengan makna bersusun sebagaimana susunnya kita pada lafaz teratur untuk kita membilangkan pada tiap-tiap pengajian yang kita hadapi di sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keenam, wahdaniyah. Keenam daripada 20 sifat, ataupun keenam daripada 13 sifat atas khilaf lah. Yang keenamnya wahdaniyah. Apa wahdaniyah? Terjemah dulu daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayunya. Pada bahasa kitanya, kalau orang putih lah, Inggeris lah, English, ataupun bahasa masing-masing lah. Kalau suasana pembelajarannya di Nigeria, mengaji dalam bahasa Nigeria, wahdaniyahnya. Kalau di satu-satu tempat tu di British umpamanya, wahdaniyah dalam bahasa dia lah, dalam masing-masing bahasa. Keenam, wahdaniyah tu Arabnya. Melayu kitanya terjemah dulunya, wahdaniyah ni artinya keesaan Allah Ta'ala. Iaitulah satu Allah Ta'ala tu panggil esa. Esa dalam bahasa lorak Kelantannya sebut so. Ambil daripada keesaan inilah, keesaan satu, sama lah tu. Jadi wahdaniyah ni ialah terjemahannya satu Allah Ta'ala, ataupun keesaan Allah Ta'ala. Maka di sifat wahdaniyah ni di antara satu bahasan di dalam ilmu usuluddin yang kiranya terlalulah amat penting maknanya.
Kerana itulah sehingga-hingga kan diambil wahdaniyah di perbicaraan sifat Allah Ta'ala, dibuat satu namanya, nama ilmu usuluddin, dikenali juga dengan nama ilmu tauhid. Ilmu tauhid ambil daripada salah satu bahasan sifat Allah, iaitulah wahdaniyah. Nama jadi panggilan nama ilmu usuluddin, salah satunya daripada banyak-banyak nama dia, di antaranya namanya ilmu tauhid. Ilmu untuk kita nak membicarakan Allah Ta'ala tu satu. Ilmu untuk kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga buat nama. Kerana apa buat nama? Kerana sifat wahdaniyah ni di antara salah satu sifat ataupun bahasan-bahasan di dalam ilmu usuluddin yang penting, yang sangat-sangat penting kiranya. Tu panggil wahdaniyah. Satu terjemahan dia. Jadi arti wahdaniyah terjemuh daripada balik bahasa Melayu kepada bahasa Melayu, daripada bahasa Arab kepada bahasa Melayunya, keesaan Allah Ta'ala. Satu Allah Ta'ala. Satu Allah Ta'ala tu takluk pada zat. Kata satu Allah Ta'ala ni, kata wahdaniyah, Allah Ta'ala tu esa pada zat, satu pada zat dan pada sifat, yakni atas pada kata pada zat dengan maknanya satu pada segala sifat, dan satu laginya pada af'al, yakni satu pada segala af'al, pada segala perbuatan. Jadi bila sebut wahdaniyah, bila sebut satu Allah Ta'ala, esa Allah Ta'ala, dengan maknanya terbenam tiga bahagian. Yang pertamanya satu Allah Ta'ala pada zat. Yang keduanya satu Allah Ta'ala pada segala sifat dia. Dan satu Allah Ta'ala yang ketiganya pada segala af'al, pada segala perbuatan. Maka bila sebut esa Allah Ta'ala, maka keluarnya tiga bahagian tadi. Maka keluar tiga bahagian tadi, esa pada zat, esa pada perbuatan, dan esa pada sifat. Tiap-tiap satu daripadanya pula ada terbahagi pula kepada dua. Tiap-tiap satu daripada tiga tadi. Satu Allah Ta'ala terbahagi pada tiga. Dalam tiap-tiap tiga tadi tu terbahagi pula dua. Makna satu pada zat keluar dua makna. Satu pada sifat keluar dua makna. Satu pada segala af'al pun keluar dua makna atas khilaf. Kata setengah, esa pada af'al pakas buat satu sahaja. Dalam kitab faridah kita, satu pada perbuatan keluar dua makna. Itu khilaf ulama lah. Jadi itulah maknanya bila sebut satu terbahagi pada tiga lah. Bila sebut satu Allah Ta'ala dalam ilmu usuluddin, bila sebut wahdaniyah, kena terbahagi kepada tiga bahagian tadi. Adapun bila sebut wahdaniyah tapi bukan dalam ilmu usuluddin, dalam ilmu tasawuf umpamanya. Bila sebut wahdaniyah tapi dalam bab mana ni kita duk belajar ni? Dalam bab ilmu tasawuf. Bukan lagi wahdaniyah yang terkeluar terbenamnya tiga tadi. Satu pada zat, satu pada sifat, dan satu pada segala perbuatan. Bukan dengan makna tu lagi. Tapi bila sebut wahdaniyah dalam ilmu tasawuf, kena kepada wahdatil wujud. Kena kepada yang ada hakikinya
ialah Allah Ta'ala. Itu dalam ilmu, maknanya dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf bila sebut wahdaniyah, tapi maksud wahdaniyah dia kena kepada wahdatil wujud, iaitulah yang ada hakikinya hanyalah Allah. Adapun kita ada juga, tapi bukan dengan makna ada hakiki. Kerana ada kita dihimpit ataupun dikapit oleh dua ketiadaan, maka tak panggil kita ni yang ada hakiki. Yang ada hakikinya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia panggil wahdatil wujud. Benda rasaan dalam hati bagi puak-puak ahli sufi. Benda rasaan, bukan dia fahaman. Dia bukan iktiqad keyakinan, tapi dia merupakan satu zauq, satu rasaan dalam hati dia. Maka dia lihat, umpamanya dia lihat kepada burung, dia nampak kekuasaan Allah. Dia nampak kekuasaan Allah. Dia tengok kehansaman seseorang, kecantikan seseorang, dia melihat dengan pandangan hatinya jamal Allah Ta'ala. Dia lihat maknanya seseorang tu aksiden ke, ada berlaku kemalangan, dia lihat qahar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pandangan hati dia, walaupun zahirnya terlihat kepada makhluk, tapi dia dalam pandangan hatinya hanya ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia panggil benda rasaan bagi ahli tasawuf, bagi ahli sufi. Dia bukan pegang dalam hati, dia bukan satu kepercayaan, satu keyakinan, tapi satu rasaan. Kerana ahli sufi ni hati dia jernih, hati dia tu bersih, sehingga kan dia dapat mengkosongkan hati dia daripada diisi perkara-perkara makhluk. Yang hanya ada dalam hati dia ialah ingat kepada Allah. Ni ahli sufi. Dia mengkosongkan hati dia, mengkosongkan daripada makhluk. Manakala hati dia kosong daripada makhluk, yang ada dalam hati dia hanya ingat kepada Allah. Dengan kata-kata mudah-mudahnya, dia buang makhluk dalam hati dia, ambil Allah letak dalam hati. Itu cakap mudah-mudah. Bukan dengan makna Allah berjirim, boleh telan makan, berbubuh dalam hati kita. Bukan dengan makna tu. Tapi maknanya dia buang segala-galanya dalam hati dia yang berbentuk makhluk keduniaan, yang hanya dia ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hati dia begitu. Adapun hati kita orang awam tak sampai pada tahap tu. Hati kita penuh dengan keduniaan, penuh dengan makhluk. Kerana apa penuh dengan makhluk? Kerana apa hati kita tadi tu penuh dengan keduniaan? Kerana lahir-lahir kita tu mula-mulanya kita kenanya dunia. Kita keluar daripada perut ibu kita, benda mula-mula yang kita kenal dunia. Oleh kerana kita kenanya dunia, laparnya, nak isap peknya, nak minum susunya, katakan lepas besar sedikit maknanya nak kepada mainan-mainan, tak kira lah sehinggalah kita besar bekerja dan sebagainya. Apa yang ada dalam hati kita? Keduniaan. Itu kita orang awam. Dah manakala hati kita tu penuh dengan keduniaan, untuk kita ingat kepada Allah tu dah tak boleh dah. Kerana apa? Cuak sangat dah dalam hati kita. Penuh dah. Kalau kata lipah dah dengan ingat kepada dunia tadi. Dah kira mulai daripada kita kecil lahir lagi duduk sumbaknya dunia. Duduk hadirnya dalam hati kita ni, duduk kenanya dunia. Duduk hati kita ni duduk bergelumang dengan dunia. Dah kerana penuh dah hati kita dengan dunia, nak ingat kepada Allah tu sangat-sangat berat. Tak boleh nak masuk dah. Umpamanya kalau gelas lah satu cawan yang dipenuhi dengan ais, dengan benda-benda pepejal,
Manakala penuh, nak ambil benda lain, nak buat masuk dalam cawan yang sudah penuh tu tak boleh dah. Melainkan kita kena kuih buang dia. Kena ambil satu, buang sikit. Ambil, buang sikit. Baru boleh masuk benda lain ke dalam cawan tersebut. Sebaliknya kalau tak buang dia, tak boleh nak masuk dah. Maka hati kita begitulah. Kerana apa hati kita kerah untuk ingat kepada Allah? Kerana hati kita ni penuh dengan dunia. Maka kita kena delete dia. Kita kena hapuskan dia. Kita kena buang dia benda dunia tadi dalam hati kita. Barulah boleh masuk ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu kita orang awam. Adapun ahli sufi, manakala dia menjalani kehidupan dia, mujahadahnya pada tahap yang pertamanya macam kita lah. Maknanya kena buang dulu sifat-sifat yang kotor, sifat-sifat yang cemar-cemar dalam hati kita. Hiasi pula dengan sifat-sifat yang baik-baik. Barulah naik tangga demi satu, kemuncaknya barulah kita dapat mengkosongkan daripada aghyar-aghyar yang selain daripada Allah Ta'ala, yang hanya kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu naik satu tahap. Tu ahli sufi. Ingatan dia dalam hatinya hanya kepada Allah. Sehingga kan dia memandang kepada makhluk, dia ingat hanyalah kepada Allah. Walaupun zahir mata dia tengok kepada kucing, zahir mata dia tengok kepada pemandangan, zahir mata dia tengok kepada burung-burung dan sebagainya, tapi hatinya musyahadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Diri kita ni tidak ada apa-apa. Itu dia panggil maqam hakikat yang tinggi. Maka wahdatul wujud, kesinambungan daripada situlah, dengan maknanya yang ada hakiki hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kita semua ni dianggap bagi dianya tidak ada seolah-olah. Fana di sisi dia. Umpamanya orang mari tanya kita contoh, Ustaz, moga sebab kita ni keluaran umpamanya ada ijazah ke, ada ijazah dalam bidang agama. Bila kita balik di kampung, orang kampung minta kepada kita, Ustaz, mintalah mengajar sedikit di surau, di masjid umpamanya. Kita pun kata kepada tu imam tadi, kita ni tak mengaji dulu. Tak mengaji mana kita. Tu. Seolah-olahnya kita katanya kita tak belajar. Walha kita belajar. Oleh kerana sikit sangat kita belajar tadi, sehingga kita kata kita tu tak belajar. Walha kita belajar. Tapi oleh kerana kita tak pandang hok belajar tadi, kita kata tak belajar. Jadi golongan-golongan ahli sufi ni pun sama. Dia melihat yang ada hakiki pada pandangan hatinya hanyalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kita semua ni tak dianggapkan ada. Kerana itulah tu dirasaan hati dia. Bukan i'tiqad, bukan dia pegang dalam hati. Jadi wahdatil wujud ni bukan satu keyakinan i'tiqad bagi hati seseorang, tidak, tapi benda rasaan zauq bagi barang siapa yang mana dia dekat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu wahdatil wujud di dalam wahdaniyah di dalam ilmu tasawuf kena kepada wahdatil wujud. Bukan sesak wahdatil wujud ni, tidak. Tu bagi tahu tu selit sedikit tu kerana ramai di antara kita maknanya tidak memahami berkaitan dengan wahdatil wujud tadi, sehingga mereka itu mentohmah dengan pelbagai-bagai tohmahan sesat dan sebagainya. Walha kita tu tidak memahami, kerana dia anggap wahdatil wujud ni satu keyakinan, satu fahaman, satu i'tiqad, bukan benda rasaan hati orang yang hatinya jernih kepada Allah Ta'ala, yang memandang dengan mata hatinya hanya lihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang wujud hakikinya hanyalah Allah. Itu dalam ilmu tasawuf bila sebut wahdaniyah.
Jadi kita dalam ilmu usuluddin bila sebut wahdaniyah dengan maknanya terbahagi kepada 3 bahagian, satu pada zat, satu pada segala sifat dan satu pada segala af'al. Apa makna dia bagi tiap-tiap satu tadi yang terbahagi kepada 2 pula makna dia bagi tiap-tiap satu daripada 3 tadi? Dan makna esa Allah Ta'ala pada zat dulu. Ini makna yang pertama dulu. Makna yang pertama pada sebut wahdaniyah pada zat. Makna yang pertama. Dan makna esa pada zat bagi makna yang pertama, boleh kita letak begitulah kerana ada 2 makna. Ini makna yang pertama dulu, esa pada zat, tak bicara lagi esa pada sifat, tak bicara lagi esa pada af'al. Ambil esa pada zat dulu, ada 2 makna. Makna yang pertama dulu. Dan maknanya makna keesaan Allah Ta'ala pada zat itu bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada zatnya zat Allah Ta'ala. Tiada dengan makna bukanlah zatnya zat Allah Ta'ala. Bukan zat Allah Ta'ala ni bersusun daripada 2 zat atau lebih, yakni lebih daripada 2 zat. Zat dengan makna juzuk. Jaga zat di situ dengan makna juzuk. Takdir kalam semula, apa makna esa pada zat Allah dengan maknanya bahawa Allah Ta'ala tu zat dia bukan bersusun daripada 2 juzuk atau lebih, yakni lebih daripada 2 juzuk. Ini makna esa pada zat. Esa pada zat, satu pada zat Allah Ta'ala dengan maknanya zat Allah Ta'ala ni bukanlah jenis bersusun, jenis bertindang, jenis berkapuh, jenis bertindih-tindih daripada beberapa juzuk, sekurang-kurangnya 2 juzuk tidak. Atau lebih daripada 2 juzuk bertindangnya zat Allah Ta'ala, bertindihnya, berkapuhnya, bersusunnya zat Allah Ta'ala, tak sama sekali. Zat Allah Ta'ala bukan satu jenis zat yang bersusun, yang berkapuh, yang bertindih dengan 2 juzuk atau lebih daripada 2 juzuk. Juzuk, kalau begitu, tak juga. Kalau juzuk, kita dah mengaji dah. Di sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, Allah Ta'ala bukan maknanya berjirim. Apa berjirim? Terbahagi pada 2. Sama ada jirim tu jirim yang bertokar kita panggil, jirim lagi jisim, tiap-tiap benda yang boleh belah, boleh kerak, boleh nipiskan. Ataupun jirim tu dia panggil jirim firik, benda yang sangat-sangat halus, sekira-kira tak boleh nak belah dia, tak boleh nak kerak dia, pun panggil jirim juga. Tu di sifat mukhalafah kita belajar dah, benda halus sangat ni dia panggil jauha fardin, jirim juga. Maka Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk, tak berjirim. Tidak jirim lagi jisim, tidak jauha fardin ataupun jirim firik, tidak sama sekali. Adapun wahdaniyah Allah Ta'ala pada zat dia, makna yang pertama nak membahaskan tentang zat Allah Ta'ala ni. Zat dia bukan jenis satu zat yang bersusun ataupun yang berkapuh, yang bertindih dengan juzuk-juzuk, ataupun dengan 2 juzuk, dengan 3 juzuk katakanlah ke atasnya. Walaupun 1 juzuk pun tak juga. Ini zat Allah Ta'ala bukan jenis bertindih gitu. Dengan kata lainnya, makna esa Allah Ta'ala pada zat dengan maknanya zat Allah Ta'ala bukan satu jenis zat yang boleh kita fardu dan takdir. Bukan satu jenis zat yang boleh kita andai kalau dalam fikiran kita untuk belah
dan bahagi zat Allah Ta'ala ni. Bukan jenis tu. Adapun zat makhluk, boleh kita nak andai, boleh kita nak gambarkan, boleh kita nak fardu takdir, nak menjikalaukan belah dan bahagi boleh. Kerana dia bersusun. Umpamanya kita kata apa dia panggil, sepotong kaki nyamuk umpamanya. Kita ambil sepotong kaki nyamuk, kita kerak dia. Bila kita tengok satu ekor, bukan satu ekor, satu keping kaki nyamuk tu, akal kita, pemikiran kita, otak kita, bila kita lihat dia, kita boleh nak fardu dalam fikiran kita, boleh kita nak gambarkan dalam fikiran kita, boleh kita nak takdir, boleh kita nak fardu, kita nak buat andaian, aku nak belah dua dia, boleh, walaupun kita tak belah. Bermakna kita boleh buat gambaran, bermakna kita boleh nak fardu, nak jikalau, boleh belah benda ni. Itu panggil zat makhluk bersusun dengan beberapa juzuk, sehingga boleh kita nak fardukan dalam fikiran kita, dalam hati kita untuk belah dan bahagi dia. Itu makhluk. Adapun zat Allah Ta'ala bukan satu jenis zat yang boleh kita nak fardu takdirkan, nak buat andai untuk belah dan bahagi zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak sama sekali. Itu panggil wahdaniyah pada zat makna yang pertama. Adapun makhluk dia semuanya, maknanya kebanyakannya bersusun daripada beberapa juzuk, sehingga kita boleh nak andai benda tu belah dan bahagi dia. Umpama botol air yang ada di hadapan kita, boleh kita nak fardu dia, nak belah dia, nak kerak dia, kerana dia bersusun daripada beberapa juzuk. Kayu-kayu semua ni boleh kita nak fardu takdir, walaupun kita kata satu kayu, satu balok umpamanya, kita panggil satu balok, tapi tak panggil satu dalam ilmu usuluddin, tak panggil satu. Walaupun kita tengoknya satu sahaja balok tadi, tak panggil satu dalam ilmu usuluddin. Kerana apa tak panggil satu kayu balok tadi walaupun kita tengok satu? Kerana andaian akal kita, pemikiran kita, hati kita, kita boleh nak fardu di kayu balok yang satu tadi. Boleh kita nak andai belah dia boleh jadi 10 keping pula. Atau boleh kita nak andai, walaupun kita tak belah lagi, tapi kita tengok dia, hati kita tadi boleh dah nak andai, boleh ni nak belah ni, nak kerak ni, jadi beberapa potong kayu yang lain boleh. Itu panggil zat makhluk bersusun daripada beberapa juzuk yang boleh kita nak andai dia. Adapun zat Allah Ta'ala ada. Misal lagi, kita nak berkurban umpamanya, cari lembu kita, beli lembu kita, manakala kita lihat kepada lembu tadi, kita boleh takdir dah, boleh fardu dah, boleh dah kita nak buat andaian dengan lembu tadi tu, untuk kita cincang dia dengan beberapa kilo kita dapat keluarkan daripada seekor lembu tadi. Walau panggil seekor, satu, tapi tak panggil satu dalam ilmu usuluddin ataupun dalam ilmu tauhid, tak panggil satu. Kerana apa tak panggil satu? Kerana walaupun panggil satu di panggilan kita, seekor lembu tadi boleh kita nak fardu, boleh kita nak andai, boleh kita nak jikalaukan, kalau belah ni boleh banyak kilo ni lembu ni, isi dia, kakinya dan sebagainya, boleh kita nak ceraikan dia. Tak nama satu dalam ilmu usuluddin. Maka Allah Ta'ala zat dia tu esa, makna yang pertama, zat dia bukanlah satu zat yang boleh kita nak andaikan belah dan bahagi. Itu dia panggil esa Allah Ta'ala, satu Allah Ta'ala, satu sengoti, satu sungguh. Itu sebab itulah dikatakan wahdaniyah. Kerana apa dipanggil wahdaniyah? Kerana alif nun tu dia panggil lil mubalaghah, dengan maknanya satu sengoti Allah Ta'ala, satu sengoti pada zat dia, satu sengoti pada segala sifat dia, satu sungguh dalam segala perbuatan dia.
Satu sengoti dalam zat dia dengan maknanya zat Allah Ta'ala ni satu sengoti, tak boleh nak fardu takdirkan untuk dibelah bahagikan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan jenis bersusun daripada beberapa juzuk, bukan jenis bertindih-tindih, bertindang-tindang daripada beberapa juzuk. Itu dia panggil esa Allah Ta'ala pada zat dia, makna yang pertama. Itu makna yang pertama. Bersalahan kebanyakan zat makhluk tak serupa, tak sama kebanyakan zat makhluk. Zat Allah Ta'ala bukan satu jenis zat yang boleh difardu takdirkan, maknanya belah dan bahagi. Bersalahan kebanyakan zat makhluk tak sama dengan kebanyakan zat makhluk. Apa zat makhluknya? Bagaimana zat makhluknya? Seolah-olah ada makalah di situ. Kerana ada bersalahan. Maka bersusun ia zat makhluk ni, kebanyakan zat makhluk ni berkapuh, bertindih daripada beberapa banyak zat, iaitu beberapa banyak zat tu. Nak tafsirkan makna bersusun daripada beberapa banyak zat, iaitu bersusun daripada beberapa banyak segala juzuk-juzuknya. Ada banyak juzuk, itu dia panggil zat bagi makhluk. Adapun zat Allah Ta'ala bukan satu jenis zat yang boleh kita nak fardu takdirkan dalam hati kita untuk belah dan bahagi. Adapun zat makhluk boleh kita nak fardukan untuk belah dan bahagi dia. Misal seperti maknanya kaki nyamuk tadilah, walaupun halus kecil pun kita boleh nak fardu takdir untuk kita belah bahagi dia, kerana dianya bersusun daripada beberapa juzuk. Katakanlah kiaslah dengan segala-gala makhluk yang lain, kebanyakannya begitulah. Adapun Allah Ta'ala bukan satu zat yang bersusun daripada beberapa juzuk. Dengan kata lain, bukan satu zat yang boleh kita nak fardu takdirkan untuk belah bahagi dia. Bukan jenis tu. Bukan pesing tu zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dikatakan esa Allah Ta'ala pada zat dia, makna yang pertama. Makna yang pertama. Dan bersusun ini, yakni bersusun, bertindang-tindang daripada beberapa juzuk-juzuk ni kita kata tadi tu. Dan bermula bersusun ini dinamakan dia kan bersusun daripada beberapa juzuk ni, dinamo dipanggil, yakni dinamo dalam istilah ilmu usuluddin, boleh kita tanda begitulah. Ulama usul ataupun ulama makulat, dia ambil buat satu nama, serupa dengan dalam ilmu tajwid lah. Umpamanya mat asli, tu dia buat satu nama tu. Apa mat asli? Kena kepada benda tu. Apa dia mat tabi'i? Umpamanya katakanlah satu nama. Ni pun sama ni. Ulama usuluddin ataupun ulama makulat, dia buat satu nama. Jenis benda yang bersusun daripada beberapa juzuk ni dinamakan dia pada istilah ilmu usuluddin dipanggil dengan kam muttasil pada zat nama dia. Dia panggil kam muttasil nama dia. Apa kam muttasil? Kam ialah beberapa bilangan. Tu panggil kam. Kam ialah tiap-tiap benda yang boleh kita fardu dalam hati kita belah bahagi, panggil kam lah benda tu. Tiap-tiap benda, asalkan benda tu yang boleh kita fardu andai dalam hati kita, pemikiran kita, benda ni boleh untuk kita belah dan bahagi dia, panggil kam lah benda tu. Umpamanya remote apa ni, remote kereta, telefon kita, botol air kita sendiri, lembu, katakanlah misal-misal tadi, dia panggil kam benda tu. Kerana apa panggil kam benda tu? Kerana benda tu
ialah benda yang boleh kita nak belah bagi dia. Panggil kam. Atau kam muttasil, duduk berhubung. Muttasil maknanya duduk berhubung. Berhubung di mana? Di benda tu. Atau dia panggil kam muttasil. Beberapa bilangan ataupun tiap-tiap benda yang boleh kita nak tiap-tiap benda yang boleh kita nak andaikan dalam fikiran kita untuk belah bagi dan sebagainya, dia panggil kam. Botol air dia panggil kam. Muttasil, beberapa bilangan hok kita boleh fardu nak belah bahagi tadi tu duduk muttasil, duduk berhubung. Duduk berhubung di mana? Muttasil di mana? Di botol air tu. Di benda yang kita fardukan nak belah bagi tu duduk berhubung di situ. Itu dia panggil kam muttasil. Pitah dulu. Hak lagi akan datang kam munfasil pada zat. Apa kam munfasil pada zat? Tiap-tiap benda yang kita silau dalam hati kita untuk belah bahagi dia panggil kam. Tapi dia munfasil. Sudah pun berasingan, sudah pun bercerai. Jadi becek dah, jadi dua. Botol ni satu, kita belah dia jadi dua. Itu panggil munfasil. Sudah bercerai dah. Hak tadi muttasil, duduk berhubung di satu benda. Bila kerak dia jadi dua, berasingan dah. Hak tadi berhubung, sudah berasingan dah. Tu dia panggil kam munfasil. Sudah pun berasing dah. Adapun muttasil, duduk berhubung di satu-satu benda yang kita kata andaikan tadi untuk dibelah bahagi dia. Itu dia panggil kam muttasil pada zat. Itu maka Allah Ta'ala bukan satu jenis zat yang kam muttasil, yang boleh untuk kita fardu takdirkan belah dan bahagi dia. Bukan jenis tu. Itu dia panggil kam muttasil. Maka ternafilah kam muttasil ini. Habis itu tu makna yang pertama. Makna yang pertama. Dan bahawasanya Allah Ta'ala, ini makna yang kedua. Makna yang kedua bagi esa pada zat. Tadi makna yang pertama, esa pada zat makna yang pertama. Makna yang kedua pulaknya, dan bahawasanya Allah Ta'ala, makna yang kedua bagi keesaan pada zat, dan bahawasanya Allah Ta'ala itu tiada ada ia, tiada ada yang mendua ia yang, tiada ada zat yang mendua ia zat. Begitu, yang tu kena kepada zat. Makna yang kedua, esa Allah Ta'ala pada zat dengan maknanya bahawasanya Allah Ta'ala ni tiada ada zat yang mendua ia zat, ia yang, tiada mendua baginya, bagi Allah Ta'ala tidak ada yang mendua zat tu pada zatnya, zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu makna yang kedua. Ni kita faham dah. Dengan maknanya bila sebut zat Allah Ta'ala tu satu, dengan maknanya zat Allah Ta'ala tu hanya satu. Tidak ada dah zat yang lain yang dikatakan Tuhan juga tidak ada. Dengan makna zat Allah Ta'ala satu saja. Bukan dua, bukan tiga, bukan empat Allah Ta'ala ni, bukan lima zat dia. Zat Allah tu satu. Ini makna yang kedua yang rata-ratanya kita sudah faham. Bila sebut Allah tu satu, kita reti dah Allah Ta'ala tu bukan berbilang, bukan dua, bukan tiga zat dia, bukan empat zat dia. Ini makna yang kedua pada kata esa pada zat. Tapi makna yang pertama tadi payah sedikit. Orang yang tak belajar dia mustahil pada adab untuk dia memahami makna yang pertama tadi. Mustahil. Kalau dia tidak duduk dalam majlis ilmu, ghalibnya dia hanya tahu yang ni saja. Allah Ta'ala tu satu kata. Apa makna Allah Ta'ala satu? Dia hanya akan tahu Allah Ta'ala tu zat dia satu, bukan dua, bukan tiga, dengan maknanya bukan berbilang. Tu saja dia tahu. Itu pun makna juga, tapi satu bagai daripada makna wahdaniyah.
Adapun selebihnya lagi, hak tu kita tak tahu dah kalau kita tidak duduk dalam medan ilmu. Seperti makna yang pertama tadi. Esa Allah Ta'ala pada zat. Makna yang pertama, zat Allah Ta'ala bukan satu jenis zat yang boleh kita fardu takdir untuk belah bagi dengan bahawa zat Allah Ta'ala bukan satu jenis zat yang bertindih-tindih dengan beberapa juzuk. Tak duduk dalam majlis ilmu, tak tahu tu. Bila tak tahu, sedangkan benda tu fardu ain, wajib kita belajar dia. Kerana kita nak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk kita makrifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiba-tiba kita tak belajar dia, kita tak tahu dia, kita duduk dalam keadaan berdosa. Duduk dalam keadaan berdosa. Kerana ilmu fardu ain ni ilmu yang wajib dipelajari atas tiap-tiap orang. Orang tu belajar, dia lepas. Orang tu tak belajar, dia ada bersangkut dengan hukum syaraknya, berdosa dia. Kerana tinggal belajar ilmu fardu ain. Jaga. Lebih-lebih lagi kalau kita ada anak, kita ada isteri, kita kena tanggungjawab kita untuk pimpin dia ataupun untuk kita ajar dia. Kalau tidak, kesian dia sehingga dia besar. Kalau anak kita lah, kalau nisbah anak kita, kita tak ajar dia, ataupun kita tak suruh dia untuk pergi belajar ilmu fardu ain, yang hanya kita duduk kejarnya, hanya kita duduk suruhnya, hanya kita duduk bertungkuh lumuhnya, kita hantar dia habis duit dan sebagainya, dengan ilmu-ilmu yang tidak fardu ain. Salah ke tak salah pada asalnya, tapi menjadi satu kesalahan sekiranya kita duduk tumpu kepada benda tu, sehingga kita melupai ilmu fardu ain, sehingga anak kita, didikan kita ataupun bawahan kita tadi tu tak mengenal, tidak gerti tentang ilmu fardu ain. Jaga kita di akhirat akan disoal. Itu kesian. Anak kita tu pun nanti besar, maknanya bila dia pandai mikir sendiri, dengan hidayah tak adanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tak belajar, dia pula berdosa. Kita dah satu cuai dah di kita sebagai ayah tadi, kerana tak pimpin dia, kerana tak asuh dia, tak suruh dia, tak paksa dia. Satu kesalahan di kita. Dia tu pula, tubuh dia tu pula kesian pula, kerana tidak ada maknanya kesedaran untuk mempelajari ilmu fardu ain. Oleh kerana itu, tanggungjawab besar kepada kita sebagai ayah ataupun kita sebagai ibu bapa untuk beri didikan agama yang Allah Ta'ala suruh kita didik dengan dia. Dengan kata lain, ilmu fardu ain tadilah. Itu besar kita sebagai tanggungjawab kita sebagai ibu bapa tadi. Kerana semua tu akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat. Bukan setakat anak saja akan ditanya, bukan setakat maknanya isteri kita sahaja ditanya, harta kita pun akan ditanya. Akan ditanya belaka. Tidak ada satu benda pun yang tidak akan ditanya. Akan ditanya oleh Allah Ta'ala. Kerana dunia ni tempat imtihan. Dunia ni tempat diuji, tempat ujian. Manakala tempat ujian, akan ada satu harinya tempat untuk diperiksa. Bandingannya seperti kita ambil PT3 ke, ambil UPSR, peperiksaan SPM, ada peperiksaan, ada ujian. Bila ada ujian, akan adanya satu masa tu waktu untuk diperiksa kertas dia. Dah ada ujian. Bila ada ujian, ada satu masa untuk diperiksa kertas tersebut. Dan akan adanya keluarlah natijah lulus ataupun tidak. Maka kita pun sama. Dunia tempat imtihan, tempat diuji, tempat ujian. Bila tempat ujian, satu masanya ada tempat diperiksa. Diperiksa satu-satu. Di atas ujian yang kita buat ni, lulus ataupun tidak, akan diperiksa. Akan keluar natijahnya nanti, berjaya lulus insya-Allah ke syurga, ataupun sebaliknya na'udzubillah ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya akan ditanya. Isteri kita, anak kita, diri kita, tangan kita, mata kita, semuanya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas tiap-tiap nikmat yang kita dapat. Apatah lagi harta kita.
harta kita akan ditanya. Orang yang kaya jangan sedar. Harta dia tu akan ditanya. Kita yang ada duit ni, kita yang ada wang, kita yang diberi kesenangan, diberi kemewahan oleh Allah Ta'ala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas tiap-tiap yang Allah Ta'ala beri kepada kita dari segi harta dan sebagainya. Akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Walaupun kita belanjakan harta kita tadi ke jalan yang diredai oleh Allah Ta'ala sekalipun, akan ditanya, diperiksa, dihisap dengan hisaban maknanya yang banyak, kerana hartanya banyak. Lainlah orang tu maknanya ada harta tapi hartanya dari yang haram, ataupun ada hartanya dia guna kepada yang haram. Yang tu diperiksa juga tapi periksanya mudah. Hak payahnya ada harta dari yang halal dan maknanya guna pun kepada yang halal. Yang ni lama diperiksa. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu cerita. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Innal aghniya yuhsyaru fi yaumal qiyamati arba'u firaq." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang kaya ni, sama ada dia mempunyai wang, hartanya banyak, ada kesenangan dunia lah, tak kira lah, dia panggil aghniya. Sesungguhnya orang yang kaya ni, yang memiliki harta, yang Allah Ta'ala beri kesenangan hidup kepada dia, dihimpunkan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamatnya dengan 4 golongan. 4 golongan. Puak-puak yang senang-senang, yang Allah Ta'ala bagi harta kepada dia, Allah Ta'ala bagi wang kepada dia, Allah Ta'ala bagi kesenangan hidup kepada dia. Di akhiratnya, di hari kiamat, Allah Ta'ala himpun dia di dalam 4 golongan. 4 golongan. Yang pertamanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fariqun man jama'al mala min haramin wa anfaqahu fil haram. Golongan yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelompok yang pertamanya di mana mereka ini dia himpunkan harta dia. Dia himpunkan harta dia, dia cari harta dia daripada usahanya yang haram, sumbernya daripada yang haram. Dia buka pusat judi, dia buka pusat karaoke, dia tikam loteri umpamanya, dia berjudi, dia dapat hasilnya daripada hasil yang haram. Wa anfaqahu fil haram, dan dia memperbelanjakan pula duit yang dia perolehi tadi kepada yang haram. Dia guna pun kepada yang haram. Lalu tu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqila, maka kata Allah Ta'ala kepada malaikat, maknanya khuzuhu ilan nar, masukkan orang ini kepada dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hisabuhu yasira, sesungguhnya perhitungan dia mudah sahaja. Kerana apa mudah? Kerana maknanya tengok-tengok daripada sumber haram, belanja pun daripada sumber yang haram. Maka mudah-mudah masukkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kita tahu, perhitungan yang mudah, hisab yang mudah, orang yang dapat amalan daripada tangan yang kanan, yang tu kita tahu ya. Sebaliknya, hisab yang mudah juga bagi orang-orang yang mempunyai harta, yang mana harta dia sumber daripada yang haram, dan juga dia belanjakan kepada yang haram. Mudah juga hisaban dia. Umpamanya kita kena sekat di immigration. Bila kita sekat di immigration ataupun ke roadblock umpamanya, buka-buka bonet kereta ada dah. Pakai mudah-mudah terus wak masuk dalam gok dah, wak masuk dalam penjara dah, kerana buka saja pintu, maknanya bonet kereta dia. Benda salah dah. Tak payah dah periksa ada lesen ke, ada IC ke, bawa IC ke, tak payah dah pakai pegang-pegang igat letak dalam penjara. Kerana apa? Ada kes dah dia tu. Ada barang yang terbukti salah dah. Ini pun sama. Dia guna harta dia ataupun dia perolehi harta dia daripada sumber yang haram. Mudah sahaja hisaban dia, terus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni golongan yang pertama. Ni golongan yang pertama. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fariqun
man jama'al mala min halalin wa anfaqahu fil haram. Yang kedua, golongan yang kedua pula, dia dapat harta dia, dia himpun harta dia, dia usaha daripada usaha yang halal. Dia dapat harta daripada harta yang halal. Dia meniaga, ataupun dia makan gaji, ataupun dia bekerja, tak kira lah, bercucuk tanam ke, duduk jual ke, tak kira. Sumber dia, dapatan dia daripada sumber yang halal. Lalu tu dia belanjakan kepada yang haram. Tapi manakala dia dapat duit, dia dapat harta daripada sumber yang halal, dia belanja pula kepada jalan yang tidak diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pergi masuk saham yang mempunyai riba yang tidak masuk saham yang tidak patut syariah kau umpamanya. Tak kira lah. Masuk pelaburan yang ada riba kau umpamanya. Tu asalnya daripada harta yang halal. Dia perolehi harta tadi, tapi dia ambil harta dia yang halal, dia guna pula, dia nak kepada kaya yang cepat tadi tu kepada yang haram umpamanya. Dia belanja pula kepada yang haram umpamanya. Yang ni pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Taala suruh malaikat tadi, khuzuhu ilan nar, pimpin dia, masukkan dia ke dalam neraka. Ni golongan yang kedua. Golongan yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fariqun man jama'al mala min haramin wa anfaqahu fil halali. Golongan yang ketiga di mana dia dapat harta, dia himpun harta, tapi harta dia tu daripada sumber yang haram. Dia tikam loteri boleh 1 juta umpamanya. Loteri kebajikan, dapat 1 juta. Tiket nombor dapat 1000 dan umpamanya, tak kira lah. Tapi dia belanja kepada yang halal. Dia buat kahwin dengan duit tersebut. Dia beli kereta dengan duit tersebut. Dia beli rumah dengan duit tersebut. Duit sumber haram. Ataupun dia sedekah kepada pusat-pusat tahfiz daripada duit yang haram tadi. Yang ni pun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khuzuhu ilan nar. Masuk dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulan kepada kita, 3 puak ini, maknanya ada salah satu sahaja daripada yang haram, hisabnya mudah sahaja terus ke dalam neraka Allah. Asalkan ada yang haram, sama ada harta haram tadi dalam bentuk kita dapat, kita usaha, ataupun yang haram tadi kita guna kepada yang haram. Tak kira sama ada salah satu tadi, semuanya ke neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat akhir sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa fariqun man jama'al mala min halalin wa anfaqahu fil halal. Satu kelompok lagi yang terakhirnya, dia dapat harta daripada sumber yang halal, dan dia menggunakan, maknanya harta dia tu juga kepada yang halal. Dapat daripada halal sumbernya, guna pun dia guna kepada yang halal. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hazal ladzi yuhasib. Inilah orang yang akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok inilah yang akan dihisapnya, yang akan diperiksa dengan satu-satunya. Yang mana? Kelompok yang ada hartanya diperolehi daripada sumber halal, dia guna pun kepada yang halal. Kelompok ni akan diperiksa satu-satu oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan tanya dia dengan harta dia tadi tu, adakah sehingga dia galik tinggal solat dia? Katakan tidak. Akan ditanyakan lagi oleh Allah Ta'ala, adakah dia mempunyai jiran? Adakah dia ada tetangga-tetangga di tepi dia? Sehingga kan tetangga-tetangga dia ada yang mengatakan, ya Rabbi, hei Tuhan, laqad aghnaitahu baina azharina. Sesungguhnya engkau telah memberikan kepadanya harta kemewahan yang banyak di hadapan kami, ya Allah.
walakin aqsara haqqana, tetapi sebaliknya walaupun engkau beri anugerahkan kepada dia maknanya kekayaan, kemewahan, tetapi dia cuai daripada hak kami. Ni tetangga dia akan maknanya akan bangkit lawak, akan bagi tahu kepada Allah, ya dia kaya ya Allah, tapi aku ni tidakkah kami mempunyai hak ke atas dia? Dia tak bantu pun kami, dia tak tolong pun kami. Kami nak mengaji agama, dia tak tolong. Ada ibu tunggal, dia tak tolong. Ada anak yatim, dia tak tolong. Ada di kalangan kami jiran-jirannya yang susah, dia tak tolong. Adik-beradik dia yang susah, dia tak tolong. Ini semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Ta'ala di padang mahsyar dengan sekira-kira diperiksa dengan secara halusi. Orang yang mempunyai harta yang banyak, kita yang mempunyai harta yang banyak, semuanya akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tu harta kita, anak kita dan sebagainya akan dipertanggungjawab. Guna dia kepada jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ni kita duduk mana tadi? Duduk di keesaan pada zat makna yang kedua, iaitulah dengan maknanya tidak ada zat yang lain, ataupun dengan kata lain zat Allah Ta'ala tu satu sahaja, bukan dua, bukan tiga, bukan empat dan sebagainya. Allah Ta'ala tu zat dia satu sahaja. Maka jadi ia dan bahawasanya Allah Ta'ala tu makna yang kedua, tiada ada yang mendua ia yang baginya bagi Allah Ta'ala pada zatnya zat Allah Ta'ala tidak ada. Maka jadi ia berbilang, yakni maka jadilah kalaulah maknanya ada zat lain cukup dengan zat Allah Ta'ala, maka jadi ia yang tadi tu berbilang-bilanglah. Kalau ada satu lagi zat lain, jadi berbilanglah. Dan berbilang ini, berbilang pada zat ni, ada satu zat lain cukup dengan zat Allah Ta'ala ni, dengan makna zat Allah Ta'ala tu ada dua, ada tiga. Berbilang yang berasingan ini dinamakan dia kan berbilang yang berasingan ni pada istilah ilmu usuluddin dipanggil dengan kam munfasil pada zat. Nama dia kam munfasil. Apa kam munfasil? Ialah beberapa bilangan yang sudah berasingan dah. Ni satu, ada satu botol yang lain pula, ada satu botol yang lain pula, tu dia panggil bercerai, berasingan. Maka zat Allah Ta'ala kalaulah ada dua, ada tiga, dia panggil zat yang kam munfasil, ada berasingan, ada banyak. Ada satu zat lagi, ada satu zat lagi, ada satu zat lagi, tu dia panggil kam munfasil. Tadi kam muttasil, duduk berhubung ni satu zat. Ni pula bercerai dah. Sudah berasing dah. 1, 2, 3 dan 4. Itu panggil kam munfasil. Dan dua kam ini dan dua kam ini, kam muttasil dan kam munfasil ni, ternafi keduanya, kedua kam munfasil, kam muttasil dan kam munfasil ternafi dengan makna tertolak. Ternafi, tertolak, tidaklah dengan wahdaniyah pada zat. Maka manakala kita belajar wahdaniyah pada zat, makna yang pertama dan makna yang kedua tadi, maka ternafilah, tertolaklah, tidaklah kedua-dua kam tersebut. Mana? Kam muttasil dan kam munfasil. Itulah pada maknanya asa Allah Ta'ala pada zat terbahagi kepada dua. Dan bahawasanya Allah Ta'ala tiada baginya dua sifat atau lebih daripada jenis yang satu. Ini dia akan bicara kepada kita apa makna asa Allah Ta'ala pada segala sifat pula. Pada segala sifat akan keluar dua makna, pada segala perbuatan akan keluar dua makna. Dua makna lagi, ada 4 makna lagi bagi wahdaniyah.
Itulah yang disebut dengan wahdaniyah. Qul huwallahu ahad ataupun wa ilahukum ilahun wahid. Itu makna satu tu. Ni satu ni. Tak habis lagi satu. InsyaAllah kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa atam. Jazakumullahu khairan jaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.